Konnichiwa minasan, Handes. Genki desu ka? Hai, selamat kembali ke Jom Jepun. Lesen tata bahasa ke 10. Akhirnya, 2 tapak tangan dah habis dah sini. So, dalam lesen ni kita akan belajar cara nak mengetahui lokasi kata nama atau noun seperti orang atau objek. Hai, sore dewa, hajimemashou. Tata bahasa pertama ialah cara nak kata ada noun, seseorang atau sesuatu. Corak ayat dia ialah en ga imas atau en ga arimas. Kita guna imas untuk orang atau binatang, manakala arimas digunakan untuk objek, tempat atau benda yang tak bergerak. Lesen sebelum ni kita dah belajar yang en ga arimas bermaksud untuk ada sesuatu. Contohnya, ada seorang lelaki. Lelaki ialah otoko no hito. Lepas tu partikel ga, lepas tu imas. Otoko no hito ga imas. Contoh lain, ada seekor anjing. Anjing ialah inu. Inu ga, lepas tu imas. Inu ga imas. Sekarang untuk objek pula. Ada tingkap besar. Menggunakan adjektif dengan objek, kita kata tingkap besar ialah oki mado. Partikel ga, lepas tu arimas. Oki mado ga arimas. Contoh terakhir, ada kedai kopi. Kedai kopi ialah kissaten. Partikel ga, lepas tu arimas. Kissaten ga arimas. Tata bahasa seterusnya, cara nak kata terdapat noun di n tempat. Corak ayat dia ialah n tempat, lepas tu partikel ni. Okey, sebelum kita sambung lesen tadi, jom imbas kembali kepada penggunaan partikel ni. So, kat lesen nombor 4, kita dah belajar yang partikel ni digunakan untuk menunjukkan masa tindakan itu terjadi. Contohnya, rokuji ni okimasu. Saya bangun pukul 6. Kat lesen nombor 5, partikel ni pula digunakan untuk tarikh dan hari bulan. Contohnya, Junigatsu suitachi ni okurimasu. Saya akan hantar pada Disember pertama. Kat lesen nombor 6, partikel ni digunakan untuk bertemu dengan seseorang. Dare ni aimasu. Contohnya, tomodachi ni aimasu. Saya akan bertemu dengan kawan atau sahabat. Kat lesen ke-7, ia digunakan sebagai penanda pemberi kata kerja kepada seseorang. Agemasu. Dare-dare ni agemasu. Contohnya, anata ni agemasu. Dan juga digunakan untuk penanda penerima kata kerja, iaitu moraimasu. Dare ni moraimasu. Kanojo ni moraimasu. Baik, itu sajalah. Jom sambung. Corak ayat dia ialah n tempat, lepas tu partikel ni, noun, partikel ga, lepas tu imas atau arimas. Contohnya, ada seorang lelaki di sana. Di sana ialah asoko. Lepas tu partikel ni, lelaki ialah otoko no hito. Lepas tu ga dan imas. Asoko ni otoko no hito ga imasu. Contoh lain, Maria ada di rumah. Rumah ialah uchi. Lepas tu partikel ni, noun kita ialah Maria-san. Ga imasu. Uchi ni Maria-san ga imasu. Kalau bagi objek pula, terdapat TV di dalam bilik. Tempatnya ialah bilik, iaitu heya. Heya ni, TV ialah terebi. Lepas tu ga arimasu. Heya ni terebi ga arimasu. Contoh seterusnya, terdapat kedai kopi di tingkat 2. Tingkat 2 ialah nikai. Nikai ni, kedai kopi ialah kissaten. Lepas tu partikel ga arimasu. Nikai ni kissaten ga arimasu. Dan kalau kita nak jadikan ayat-ayat ni kepada soalan, kita tambah je ka pada penghujung ayat. Asoko ni otoko no hito ga imasu kah? Uchi ni Maria-san ga imasu kah? Dan selainnya. Sekarang kalau kita tak tahu objek atau tak kenal orang tu dan kita nak tanya apa atau siapa ada di tempat tu, kita tukarkan noun kedua tu kepada dare atau nani. So dia jadi n tempat, ni dare atau nani ga imasu atau arimasu kah? Contohnya, siapa ada di rumah? Uchi ni
siapa? Dare ga imasu ka? Uchi ni dare ga imasu ka? Kalau nak jawab Maria ada di rumah, kita kata Maria-san ga imasu. Kalau tak ada sesiapa kat rumah, kita kata daremo, lepas tu negatif imasu, iaitu imasen. Daremo imasen. Daremo di sini bermaksud tak ada siapa. Imasen bermaksud tak ada atau tak wujud. Tak ada orang di rumah. Contoh lain, ada apa di tingkat 2? Tingkat 2 ialah nikai. Nikai ni apa ialah nani. Ga arimasu ka? Nikai ni nani ga arimasu ka? Kalau nak jawab ada kedai kopi, kita kata kissaten ga arimasu. Atau kalau nak kata tak ada apa-apa, kita kata nanimo, bentuk negatif arimasu, iaitu arimasen. Nanimo arimasen. Tak ada apa-apa. Tata bahasa seterusnya, cara nak kata noun berada di noun tempat. Corak ayat dia ialah en wa, en tempat, ni, imas atau arimas. So, en di sini ialah topik. Dan partikel dia dah bertukar menjadi wa. En ialah topik yang kedua-dua. Orang yang bercakap dan orang yang mendengar tahu tentang en. So, en wa, lepas tu predikat dia, en tempat, ni imas atau arimas. Yang menerangi lokasi tempat kita. Contohnya, Cik Rohaya berada di office. Topik kita ialah Cik Rohaya. Rohaya-san wa, lepas tu office, jimusho ni imasu. Rohaya-san wa jimusho ni imasu. So, kedua-dua pihak penyebut dan pendengar tahu bahawa Cik Rohaya berada di office. Contoh lain, USJ berada di wilayah Osaka. So, USJ di sini ialah Universal Studio Japan. Dia bukan USJ Subang Jaya. Ni Universal Studio Japan. So, USJ wa wilayah Osaka ialah Osaka Ken. Lepas tu ni arimasu. USJ wa Osaka Ken ni arimasu. Contoh seterusnya, TV berada di dalam bilik tidur. Terebi wa shinshitsu atau bedroom ni arimasu. Terebi wa shinshitsu ni arimasu. Contoh terakhir, kedai kopi berada di tingkat 2. Topik kita ialah kedai kopi. Kissaten wa tingkat 2. Nikai ni arimasu. Kissaten wa nikai ni arimasu. Okey, sekarang apa perbezaan antara partikel wa dan partikel ga? Kedua-dua digunakan sebagai penunjuk atau penanda topik. Tapi bila kita guna wa dan bila kita guna ga. So, kita tengok contoh kat bawah ni. A, wa, XYZ. A ialah topik ayat dia. So, apa yang saya dah cakap sebelum ni, kedua-dua penyebut dan pendengar dah tahu tentang topik ni. Apa yang disebutkan selepas wa ialah informasi yang berkaitan dengan topik. So, XYZ sedang menerangkan topik A. Ia pun boleh jadi noun, adjektif, verb atau tempat pun boleh. Kita boleh kata bagi A ialah XYZ. So, di sini kita fokus kepada informasi yang menerangkan A, iaitu XYZ. Tapi kalau A ga XYZ, kita boleh kata ianya A, iaitu XYZ. So, di sini fokusnya ialah topik atau subjek A. Dalam buku teks, diorang akan rujuk A sebagai topik jikalau diikuti dengan wa. Tapi, kalau diikuti dengan ga, ia merujuk sebagai objek. Senang kata, topik ialah secara umum dan objek ialah lebih spesifik. Contohnya, kanojo wa kirei desu. So, kedua-dua pihak tahu pasal dia, kanojo, perempuan tu. Dan orang yang sedang cakap tu sedang menerangi bahawa dia tu cantik. So, fokusnya terletak kepada kirei desu. Manakala, kanojo ga kirei desu. So, kat sini mungkin dia sedang kata antara semua gadis-gadis di sini, perempuan tu yang cantik. Kanojo ga kirei desu. Contoh lain, Rohaya-san wa jimusho ni imasu. So, sekali lagi, kat sini kedua-dua pihak kenal Cik Rohaya.
Dan orang yang sedang cakap tu nak bagi tahu bahawa Cik Rohaya ada di office. So, office jadi fokus utama dia. Tapi kalau Rohaya-san ga jimusho ni imasu, bermaksud Cik Rohaya lah yang berada di office. Tapi misal kata, kita kata, kore wa watashi no pen desu. Ini pen saya. Saya sedang bagi tahu yang pen ini kepunyaan saya. Mungkin saya sedang pegang sebatang pen dan bagi tahu pen ini kepunyaan saya. Tapi kalau kita kata kore ga watashi no pen desu. So kalau ada berlambak pen di atas meja, lepas tu saya tunjuk pen ini saya punya. Pen spesifik ini di atas meja ni ialah saya punya. So fokus utama dia jatuh kepada pen ini. Contoh terakhir, neko wa suki desu. Di sini kita kata, bagi kucing, saya suka sangat-sangat. Tapi kalau kita kata, neko ga suki desu. Dia macam, antara semua kucing-kucing di sini, kucing itu saya paling suka. So, sekali lagi, fokus dia terjatuh kepada kucing itu. Harap-harap kawan-kawan boleh faham perbezaan antara wa dan ga kat sini. So, kembali kepada tata bahasa kita tadi. Tapi sekarang kita jadikan soalan pula. Di manakah N berada? Corak ayat dia ialah N wa doko ni imasu ka? Atau N wa doko ni arimasu ka? Di sini kita gunakan partikel wa sebab kita lebih fokus kepada informasi mengenai topik atau objek berada. Cara pendek nak tanya ni ialah N wa doko desu ka? Contohnya, kucing di mana? So, kat sini kita tahu akan kewujudan seekor kucing. Dan kita nak tahu kat mana dia. So, informasi tentang kucing berikut lebih penting. Neko wa doko ni imasu ka? Kita boleh balas dalam kotak. Hako ni imasu. Contoh lain, USJ di mana? USJ wa doko ni arimasu ka? Atau USJ ni doko desu ka? Kalau kita nak kata di Osaka, kita kata Osaka ken ni arimasu atau Osaka ken desu. Contoh terakhir, TV di mana? Terebi wa doko ni arimasu ka? Kat bilik tidur. Shinshitsu ni arimasu atau Shinshitsu desu. So, seperti apa yang saya cakap tadi, kita boleh gantikan nani-nani ni arimasu dengan desu. Sekarang, macam mana nak kata N untuk orang, objek, tempat punya lokasi? Corak ayat dia ialah N no, N lokasi. Lokasi di sini bermaksud atas, bawah, tepi, dalam, luar dan sebagainya. Lepas tu kita boleh tambah ni imasu atau ni arimasu. Contohnya, di sini kita ada sebuah meja atau teburu. Kalau kita nak kata di atas meja, kita kata teburu no ue. Atau kat bawah, teburu no shita. Belah kiri, teburu no hidari. Kanan, teburu no migi. Di atas meja, di bawah meja, di belah kiri meja, di belah kanan meja. Kita pun boleh guna ni dengan tempat. Contohnya, supa. Kalau kita di hadapan, supa no mae. Atau di belakang, supa no ushiro. Kat dalam, supa no naka. Kat luar pula, supa no soto. Atau kat tepi atau jiran, supa no tonari. Contohnya, buku di mana? Hon wa doko desu ka? Atau hon wa doko ni arimasu ka? Buku di atas meja. Topik kita ialah buku. So, hon wa di atas meja. Teburu no ue. Lepas tu, ni arimasu. Hon wa teburu no ue ni arimasu. Contoh lain, suami awak di mana? Goshuji wa doko ni imasu ka? Kalau nak jawab cara pendek, kita tak payah ulang balik topik dan kita kata kat dalam pasaraya. Supa no naka desu. Atau ni imasu. Tata bahasa seterusnya, cara lain untuk menggabungkan noun menggunakan ya dan nado. Contohnya, en ya, en nado. Ya di sini bermaksud
dan seperti atau benda yang serupa dengan tu. Nado pun maksud sama tapi lebih kepada dan sebagainya. Nani-nani dan nani-nani dan sebagainya. Contohnya, bilik itu mempunyai katil dan meja dan sebagainya. Heya ni beddo ya teburu ga arimasu. Ya di sini bermaksud dan seperti, tetapi dengan benda serupa dengannya seperti kerusi, meja dan apa-apa perabot dan sebagainya. Ia tidak terhad kepada dua perkara sahaja. Contoh seterusnya, saya beli sayur dan buah-buahan dan sebagainya. Watashi wa, atau tak payah pun letak watashi wa. Yasai ya kudamono nado o kaimashita. Yasai ya kudamono, so sayur-sayur, buah-buahan dan benda-benda sejenis dengannya. Nado o kaimashita. Contoh lain untuk tunjuk perbezaan wa dan ga ialah kalau kita nak kata saya yang beli sayur dan buah-buahan dan sebagainya. So kat sini fokus dia ialah saya. Saya yang beli. So kat sini kita boleh kata watashi ga yasai ya kudamono nado o kaimashita. Tata bahasa seterusnya, bagaimana untuk mengesahkan sesuatu. Kita boleh gunakan noun tambah desu ka. Di lesson 4, kita dah belajar cara katakan nani-nani desu ne. Di sini pun sama, tetapi kalau kita guna ne, ia menunjukkan yang kita dah pasti akan perkara tu. Cuma untuk mengesah semula. Tetapi kalau kita kata desu ka, ia menunjukkan yang kita tak pasti akan perkara tu dan nak mengesah semula. Contohnya, dalam perbualan ni kita kata, tumpang tanya, maafkan saya, kedai Sutaya di mana? Sutaya ialah kedai buku yang terkenal dengan jualan buku-buku Jepun dan produk Jepun yang lain. So dalam bahasa Jepun kita tanya, sumimasen, Sutaya wa doko desu ka? Lepas tu pendengar tadi akan mengesah balik informasi tadi. Dia kata, Sutaya desu ka? Kedai Sutaya ke? Dia terletak di bangunan di hadapan stesen. Eki no mae no biru desu. Eki no mae, di depan stesen. Bangunan biru. Bangunan di hadapan stesen. Eki no mae no biru desu. Dan tata bahasa terakhir, bagaimana untuk bertanya tentang sesuatu? Awak ada tak sesuatu? Corak ayat dia ialah en wa arimasen ka? Ini berbeza dengan en wa arimasu ka? Yang bermaksud awak ada tak bla bla bla. Kalau kita guna bentuk negatif arimasen ka, macam kalau kita pergi ke kedai, lepas tu kita tanya ada tak barang yang kita sedang cari. Kita guna en wa arimasen ka? Sebab dalam bahasa Jepun adat dia berkias. So dengan menggunakan bentuk negatif, kita dah jangka bahawa barang tu tak ada. So owner tu dia tak rasa tertekan kalau nak kata stok tak ada. So adat ni dia serupa dengan frasa yang kita dah belajar kat lesson nombor 6, iaitu isho ni verb masen ka? Contohnya, nak tak minum arak bersama-sama? Isho ni biru o nomimasen ka? So dia serupa sedikit dengan lesson 10. Misal kata kita dah sampai kedai Sutaya, lepas tu nak cari komik. Kita boleh tanya, tumpang tanya, maafkan saya, ada komik tak? Sumimasen, manga wa arimasen ka? Staff kat kedai tu boleh jawab, hai, ushiro ni arimasu. Ada di belah belakang kedai. Okey, untuk kerja rumah hari ni. So, seperti biasa, saya akan tanya beberapa soalan berdasarkan tata bahasa yang kita baru belajar tadi. So, sila jawab balik dalam bahasa Jepun. Dah sedia semua? Ima, doko ni imasu ka? Tonari ni dare ga imasu ka? Teburu no ue ni nani ga arimasu ka? Uchi no chikaku ni supa ga arimasu ka? Kazoku wa doko ni imasu ka? Okey, itu sajalah untuk kelas ke-10. Kalau ada sebarang soalan, sila tuliskan komen anda di bawah. Hai, seperti biasa, ite kudasate arigatou gozaimashita. Mata ne, bye bye.